Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT versus Penang. Nasi kandang ke lontong sedap lagi? Kalau saya pilih nasi kandang. Walaupun JDT menang 2-0 hasil jaringan dari Kobe Ong dan juga Forestry. Nampaknya Forestry memang tak boleh dihentikan lah untuk menjadi penjaring terbanyak dalam Liga Super 2023. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, kalau kita lihat sebenarnya JDT agak struggle di bahagian hadapan. Combination play antara Baxter dan juga Forestry boleh dikatakan agak sukar untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan Penang yang agak compact dan juga boleh dikatakan mutu bertahan yang ditunjukkan oleh Penang FC pada perlawanan ni memang begitu solid lah, walaupun ditembusi 2 gol, tetapi overall performance memang Penang improve berbanding game yang lepas di SSI dalam saingan Piala FA. Jadi kita boleh nampak yang Baxter dan juga Forestry beberapa kali gerakan mereka terperangkap di dalam offside trap yang dilakukan oleh pemain-pemain Penang. Bahkan mereka juga menghadapi kesukaran dalam untuk membuat one touch football di kawasan berhampiran di box untuk mereka masuk ke dalam kotak penalti pasukan Penang. Namun begitu, itu tidak menidakkan yang pasukan JDT still lagi mampu skor lebih dari 1 dan untuk memenangi perlawanan dengan jumlah 2-0. Ini menunjukkan yang JDT masih lagi mengetahui dan juga masih lagi ada beberapa taktikal untuk mereka menembusi gawang gol pasukan lawan, walaupun gawang gol pasukan lawan ataupun corak permainan yang ditampilkan oleh pasukan lawan adalah lebih kepada bertahan. Jadi tanpa membuang masa, mari saya ceritakan benda yang positif tentang pasukan JDT. Perkara pertama yang positif tentang pasukan JDT pada perlawanan ini adalah mengenai bahagian pertahanan, iaitu dari segi penggunaan Kobe Ong dan juga Matt Davis di bahagian kiri dan juga kanan. Kalau kita lihat untuk game ni, memang JDT lebih banyak untuk membentuk serangan di bahagian kanan dengan penggunaan daripada Matt Davis yang melakukan combination play bersama dengan Arif Aiman. Tetapi kita tidak boleh menafikan yang pergerakan Kobe Ong di bahagian kiri juga memberi impak yang positif kepada bahagian serangan. Jadi apakah perkara yang saya suka tentang penggunaan Kobe Ong dan juga Matt Davis di bahagian kanan dan juga bahagian kiri ni? Perkara yang saya suka adalah tentang bagaimana Kobe Ong berada di bahagian kiri untuk beliau stretch out the game ataupun hold the touchline untuk cover up bahagian wide area, dan dalam situasi ketika pasukan JDT bermain dengan lebih narrow, dia akan lebih inverted ataupun masuk lebih ke half space ataupun bahagian tengah untuk memberi support kepada attacking pasukan JDT. Dan dalam situasi set pieces, kita boleh nampak yang Kobe Ong akan sentiasa untuk masuk ke dalam kotak penalti ataupun berada di hampiran kotak penalti untuk menantikan bola-bola terbiah dan sebagainya, dan hasilnya kita boleh nampaklah yang Kobe Ong berjaya untuk menjaringkan 1 gol hasil volley yang memang on point, on target untuk jaringkan gol pertama bagi pasukan JDT. Dan dalam pada masa yang sama, itu tentang attacking punya corak, tetapi dalam pada masa yang sama pasukan JDT menggunakan Kobe Ong untuk mengubah posisi antara Kobe Ong dan juga Feroz Baharudin, yang mana kalau kita lihat Feroz Baharudin juga ada bermain di bahagian left back, iaitu mengganti tempat Kobe Ong. Jadi switch position ni adalah satu benda yang agak boleh dikatakan bagus untuk pasukan JDT dalam merencanakan dan juga merancang tactical ataupun variation of tactical untuk melakukan serangan ke atas pasukan Penang. Jadi apa yang dilakukan oleh JDT adalah mereka mengubah untuk Kobe Ong berada di bahagian center back dan juga Feroz akan ambil tempat Kobe Ong untuk Feroz cover up bahagian wide area dan bermain lebih advance ke bahagian hadapan sebagai advance left, orang kata apa, offensive left back lah. Dan kita boleh nampak yang kelebihan daripada Feroz Baharudin ni, dia sangat confident dalam memegang bola dan dia juga bagus dalam holding the ball, yang mana kalau kita lihat dalam fasa dia pegang bola, ada 2-3 player pasukan Penang melakukan tekanan ataupun pressing ke arah beliau, tetapi beliau berjaya untuk melepasi kedua-dua player tersebut dan masih lagi boleh menggerakkan ataupun move the ball untuk memastikan yang JDT punya pergerakan bola itu sentiasa bergerak. Jadi kita boleh nampak lah apabila beliau bermain di left back, beliau juga boleh
boleh buat overlap dan juga untuk crossing ke dalam kotak penalti dan melakukan percubaan, yang mana percubaan minit-minit lah tu terkena palang gol lah. Kalau tak mungkin boleh menjaringkan gol yang ketiga. Jadi itu yang dilakukan oleh JDT di bahagian kiri, yang mana penggunaan Koh Beng Ong dan juga Feroz Baharudin yang sering untuk bertukar posisi dan juga boleh dikatakan untuk merencanakan idea-idea yang baru untuk pasukan JDT menggerakkan serangan. So Koh Beng Ong dia lebih offense, lebih bagus untuk berada di hadapan, tetapi kestabilan yang ada pada Feroz, dia boleh bermain dengan stabil sama ada menyerang dan juga attacking. So begitulah pasukan JDT lakukan untuk Koh Beng dan juga Feroz. Dan untuk bahagian kanan, kalau kita lihat penggunaan daripada Arif Aiman dan juga Matt Davis, sebenarnya kedua-dua player ni sangat-sangat bagus untuk game ni. Boleh saya katakan memang Matt Davis banyak melakukan supporting play kepada Arif Aiman untuk buat overlap dan juga underlap. Tetapi yang menariknya pada perlawanan ni adalah bagaimana combination play yang dibentuk oleh kedua-dua player ni membolehkan Arif Aiman untuk bergerak lebih bebas untuk masuk ataupun inverted ke bahagian winger. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan JDT adalah mereka akan push untuk Arif Aiman berada di lebih kepada bahagian tengah untuk memberi support kepada Backson dan juga Forestry, dan membiarkan Matt Davis untuk cover up ataupun untuk cover up bahagian wide area dan hold the touchline di kawasan wide area untuk membolehkan Arif Aiman inverted masuk ke bahagian tengah. Dan benda ni memberikan kebebasan untuk Arif Aiman bergerak secara individu play. Dan kalau kita lihat untuk game ni, banyak pergerakan individu yang dilakukan oleh Arif Aiman berjaya untuk memecah belahkan pertahanan pasukan Penang lah. Dan kalau kita lihat ada gerakan individu yang dilakukan oleh Arif Aiman berjaya untuk set up kepada Forestry, tapi Forestry melakukan percubaan yang sedikit tersasar dari gawang gol. Jadi kita boleh katakan akibat daripada Matt Davis yang bermain untuk cover up tempat Arif Aiman, dan dia telah berjaya push untuk Arif Aiman masuk lebih ke bahagian tengah, membolehkan Arif Aiman bergerak lebih bebas. Dan dalam pada masa yang sama, Matt Davis akan hold the touchline ataupun akan stay di wide area untuk pasukan JDT melakukan switch play ataupun open game kepada Matt Davis yang buat overlap. Tetapi tidak semua keadaan sebegitu. Ada juga keadaan yang mana Matt Davis akan lebih inverted masuk ke half space dan juga Arif Aiman yang akan hold the touchline. So orang kata apa, Matt Davis yang akan lebih move forward kepada bahagian tengah untuk memberi supporting play kepada bahagian tengah, terutamanya Leandro, dan Arif Aiman akan diguna pakai di kawasan wide area untuk beat 1v1 ataupun 1v2 ketika di situasi di bahagian sayap lah. Jadi itu penggunaan daripada bahagian kanan dan kiri yang amat saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan ni adalah di bahagian tengah, yang mana combination play antara bahagian tengah iaitu Hong Wan, Afiq Fazail dan juga Leandro Velasquez, yang mana boleh saya katakan JDT sebenarnya bermain lebih kepada sistem double pivot, iaitu Afiq dan Hong Wan kebanyakannya berada dalam kedudukan yang selari ketika dalam fasa build-up. Cumanya dalam satu ketika ataupun dalam beberapa posisi ketika pasukan JDT build up ataupun sedang menyerang pasukan lawan, kita boleh nampak yang Hong Wan akan ditinggalkan ataupun diletakkan sebagai pemain number 6 yang akan stay in the behind. So Hong Wan ni dia takkan move lebih forward ke bahagian hadapan. Jadi apa yang berlaku kepada bahagian tengah pasukan JDT adalah Afiq Fazail akan lebih advance di kawasan half space untuk bertindak sebagai pemain nombor 8 yang lebih tinggi, dan juga telah memberikan kebebasan kepada Leandro Velasquez untuk sentiasa berada dalam kedudukan yang kosong ataupun menjadi link up player yang connect antara satu department ke satu department. Jadi kita boleh nampak lah yang pada perlawanan ni dengan adanya Hong Wan dan juga Afiq Fazail, bahagian tengah pasukan JDT agak lebih fleksibel yang membolehkan untuk Leandro banyak bergerak untuk cover up dan juga memberi support kepada pemain-pemain JDT, terutamanya di bahagian kanan. Kita boleh nampak lah yang Leandro lebih banyak involve untuk memberi support kepada Matt Davis dan juga Arif Aiman dalam penggunaan triangle mereka untuk melakukan penetration di kawasan bahagian kanan sebelum mereka mencari Backson dan juga Forestry di bahagian hadapan. Dan Hong Wan untuk game ni memang saya puji lah. Sebab apa? Sebab daripada segi pembacaan game, defensive duty dia buat bagus. Dan untuk game ni dia juga ada satu shot yang mana terkena palang jugaan yang hampir menjaringkan gol. Itu adalah percubaan yang pertama yang boleh saya katakan memang datang daripada Hong Wan dalam beberapa game yang lepas. Tetapi untuk game ni memang Hong Wan berani untuk naik dan juga melakukan percubaan yang hampir untuk menjaringkan gol. Jadi boleh dikatakan memang Hong Wan adalah nadi utama kepada
bahagian tengah pasukan JDT dalam menggerakkan bola dan juga dalam fasa bertahan. Dan dalam pada masa yang sama dia juga di backup oleh Afiq Fazail yang lebih kepada keseimbangan dalam menyerang dan juga bertahan, dan Leandro yang lebih ofensif untuk bergerak as a playmaker. Jadi itu perkara yang saya suka. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan positif side untuk pasukan JDT pada perlawanan ni adalah tentang pertukaran player, iaitu pertukaran dia bawa masuk Syarul Saad, dia bawa masuk Oscar Aribah, dia bawa masuk Yuan Muniz dan sebagainya, yang telah memberikan satu dimensi dan juga corak permainan yang berbeza kepada pasukan JDT, termasuk penggunaan daripada Syafiq Ahmad. Tetapi yang menariknya adalah penggunaan dari Syarul Saad lah. Selepas berapa lama Syarul Saad tak diturunkan, beliau diturunkan di second half, kita boleh nampak perkara positif daripada Syarul Saad. Dia masih lagi ada keyakinan untuk hold the game, dia berani untuk cover up bahagian wide area di bahagian kiri, untuk involve dengan pergerakan 1-2 bersama Forestry untuk gol daripada Forestry. Tak silap saya itu adalah Syarul Saad ke Syafiq Ahmad, kalau silap betul kan. Tapi benda tu memang positif lah tentang Syarul Saad yang masih lagi ada keyakinan untuk hold the game, so masih lagi ada confident level. Dan untuk Forestry, memang game ni saya boleh katakan dia dengan Beksen boleh dikatakan agak kurang bernasib baik apabila combination play yang cuba ditunjukkan oleh mereka berdua pada game ni berjaya untuk dipatahkan dengan baik oleh pertahanan pasukan Penang. Dan kalau kita boleh lihat, offside trap yang dilakukan oleh pasukan Penang juga banyak untuk berjaya dilakukan, dan mereka terperangkap dalam offside trap yang membolehkan Beksen dan juga Forestry tidak boleh untuk move lebih advance untuk berada dalam kawasan yang kosong. Walaupun JDT cuba untuk letakkan bola di belakang pertahanan, tetapi obviously lah attacking shape pasukan JDT, Beksen dan juga Forestry masih lagi mengalami kesukaran. Walaupun ada beberapa gerakan yang mereka lakukan berjaya, tetapi mereka tak berjaya untuk menemui jaringan. Tetapi akhirnya Forestry berjaya untuk menjaringkan satu gol, dan satu gol tersebut adalah satu gol yang memang diinginkan oleh Forestry. Setelah cuba dan cuba, dia berjaya untuk melakukan combination play bersama dengan teammate dia di bahagian kiri. Dia masuk, dia acah, lepas tu Beksen cuba attract pertahanan lawan untuk fokus dekat dia, bagi ruang pada Forestry ada ruang, so dia shoot, dan untuk gol kemenangan JDT. Seterusnya kill the game lah. Jadi secara overallnya bagi saya JDT semalam mereka bermain dengan baik, cumanya dalam attacking ataupun combination play di bahagian serangan mungkin mereka boleh perbaiki lagi kesefahaman antara Beksen dan juga Forestry untuk bina lagi game yang lebih menarik lah apabila jumpa pertahanan yang compact dan juga berdisiplin seperti Penang pada semalam. Dan untuk Penang, apa yang boleh saya katakan untuk Penang pada perlawanan ni, memang mereka menunjukkan satu improvement yang bagus berbanding game yang lepas di SSI, yang mana kita boleh nampak secara bentuk bertahan mereka lebih solid dalam bertahan, dan mereka tak buat simple mistake yang membolehkan JDT score the goal. So mereka elakkan buat simple mistake, kecuali daripada gol Kobe Ong tu lah, dan juga gol Forestry tu. Overall mereka menunjukkan corak bertahan yang bagus. Dan pemain yang boleh saya bagi pujian adalah Asnan dan juga Zahril Azri, yang mana kedua-dua player ni boleh dikatakan berjaya untuk cover up tempat Osman Faneh yang tak diturunkan. Mereka bermain dengan baik secara defensive duty, membolehkan JDT di bahagian tengah. Walaupun mereka control the game, tetapi mereka masih lagi tak berapa bagus untuk influence ataupun masuk ke kawasan middle third pasukan Penang yang bermain dengan orang kata apa, mid block dan juga low block. So benda tu baguslah untuk pasukan Penang. Dan dalam pada masa yang sama, Penang juga dari segi attacking, mereka kali ni nampak lebih efektif secara menyerang dan hampir untuk menjaringkan gol dalam beberapa percubaan lah. Tetapi sayang mereka gagal untuk score the goal. Tetapi tak apa, benda tu mungkin Penang boleh improve the next game. Jadi Penang walaupun dah tunjuk yang terbaik, JDT still lagi terbaik sebab mereka yang menang. Itulah ulasan saya. Assalamualaikum.